Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'da. Saya kasihi mudir, seluruh pelajar, guru-guru, muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah kita ada dalam majlis ilmu. Di antara taman-taman yaitu taman syurga, yaitu majlis ilmu waktu hidup dunia ni. Jadi tiap-tiap amalan kita akan dikira oleh Allah, kerana kita orang Islam. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni dia derma orang, dia tolong orang. Allah tak terima akan pahala amalan. Allah tak beri pahala. Itu makna kafir. Oleh kerana kita Islam ni walaupun buang duri tepi jalan pun Allah kira pahala. Maka untunglah kita orang Islam. Iaitu orang yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Senyum pun Allah kira pahala. Adapun orang kafir ni bukan sekat senyum, dia derma 10 juta pun Allah tak beri pahala. Cuma Allah balas kehidupan dia dengan baik. Allah beri meniaga dia maju. Allah beri anak dia sihat. Itu beza kita Islam dan kafir. Alhamdulillah kita tengok-tengok beranak-beranak keluar, kita jadi Islam. Alhamdulillah kepada Allah bi ni'matil iman wal Islam. Jadi untung tak kita ni? Untung. Walau dunia pun kita dapat kebaikan, akhirat kita dapat pahala. Adapun orang kafir, dia tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam badan dia, maka dia buat baik dari mana pun Allah balas kodrat dunia saja. Perniagaan dia maju, anak dia bijak pandai, tengok anak orang kafir. Nampak? Mereka dia mau maju, yang jadi doktor, yang jadi apa, itu balasan kebaikan yang ia buat. Dia buat baik dengan mak dia pun Allah tak beri pahala, tapi Allah balas atas dunia. Itu makna kafir. Kafir makna dia terhapus. Kita Islam khudu wal inqiyad, turut dan mengikut. Islam makna dia selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Itu mukadimah kita ni. Jadi kita ni untung kerana apa? Kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pahala itulah baru Allah timbang di akhirat. Orang kafir tak ada pahala nak timbang apa, maka Allah bubuh masuk neraka tu. Itu mukadimah beri faham. Ini kita nak baca pula ibadat kita yang boleh pahala ni dan yang tak boleh pahala sebagai mukadimah. Nak baca kitab apa tak tahu lagi sekali. Kita bincang tengok dulu. Tapi kita bacalah sini mukadimah sebagai pembukaan majlis. Mula-mula saya baru mari ini. Sungai Petani saya mengajar banyak juga belah pagi no, di Irfan, di Teluk Uang, di Berapi, banyak juga di Darul Aman Perdana. Saya kalau duha 3-4 tempat juga lah. Ini masuk kali berapa ni. Lama main Sungai Petani belah pagi, malam minggu kuling tak klik rumah saya ni. Tengok kalau musnah rahimahullah. Cuma bahasa saya ustaz, bahasa ulu sikit. Budak ni reti tak tu lah. Mau faham lah dia. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Ini pembukaan, kita baca sikit lagi ni. Dan sekurang-kurang syarat makbul semayang itu ada 10. Kita baca bab semayang lah dulu. Mukadimah pagi ni. Apa lagi? Semayang kita yang nak beri Tuhan terima dapat pahala. Semayang kita sah dah lagi. Sah dah. Ada dengan syarat, ada dengan rukun. Apa lagi?
Cukup tak? Cukup. Apa syarat semayang? Ada air semayang, ada wuduk, suci daripada hadas besar, suci daripada najis yang tidak dimaafkan, menutup aurat, masuk waktu. Apa lagi? Itu semua perkara yang menyebabkan syarat nak beri sah semayang saja. Sah nak faham. Sah lain, terima lain. Nak faham kita. Nak sah tu mana dia diluluskan. Nak beri Allah nak lulus semayang, kena ada syarat semayang. Masuk waktu, tutup aurat, suci hadas besar, hadas kecil, menghadap kiblat. Tu dipanggil antara apa tu? Antara perkara yang menyebabkan sah semayang. Tengok. Lagi nombor 2, kena ada rukun semayang. Kalau syarat ada, rukun tak ada, tak sah. Rukun semayang apa dia? Start daripada berdiri betul, niat. Qusdun syai'in muqtarinan bi fi'lih. Itu makna niat. Tuju hati serta buat. Lagi rokok, i'tidal. Semua benar itulah. Membaca Fatihah. Itu dipanggil rukun. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu syai'in. Barang yang terbentuk dengannya sesuatu. Dan dia juzu bagi sesuatu. Itu rukun. Apa makna syarat? Syarat ni ma yatawaqqafu syai'in kharijan an haqiqatih. Yaitu barang yang terbentuknya sesuatu, tapi dia terkeluar daripada hakikat sesuatu. Seperti rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Pertama laki-laki, perempuan. Jadi kalau pondan pun tak masuk Japo. Kalau mari buat pengantin tu laki-laki dengan laki-laki tak sah. Sebab rukun tak ada. Juzuk bagi nikah tu. Maka kena ada laki-laki atau perempuan. Kalau yang laki-laki tadi ni, dia potong hak dia, jadi macam orang betina pun, tak boleh juga. Sebab dia kembali pada hukum asal. Hukum asal kawan tu adalah laki-laki. Maka tak boleh. Tu dia panggil sesuatu asal lah. Tengok. Lagi nak tambah lagi. Nombor 3, kena ada wali. Kena ada saksi, 2 saksi. Ijab dan kubur. Aku nikah, aku terima. Ataupun aku terima, aku nikah. Hak mana dulu pun boleh. Jadi ada 5 tu lah rukun. Tu mana ada rukun. Terbentuklah nikah itu. Tetapi perlu tengok pada syarat. Syarat nikah apa dia? Bukan bini orang. Kalau hak tina tadi tu bini orang, tak boleh juga. Itu dipanggil syarat dan rukun. Kena reti hak ni kita ni. Nak mengaji masa dia. Kena reti apa makna syarat, apa makna rukun. Kalau cukup rukun, tak cukup syarat, tak sah juga. Nama lagi. Cukup dah laki-laki perempuan ijab kubur saksi wali. Tapi bini orang, tak boleh. Ataupun susuan. Ibu susu dia. Kakak susuan dia. Dia minum susu pada seorang perempuan masa kecil. Lepas beranak sampai 2 tahun, 5 kali kenyang. Maka adik-beradik dia tak boleh. Ataupun perempuan tadi dalam edah, tak boleh juga. Ataupun saudara. Apa lagi? Sebapak, seibu. Ataupun mahram dia. Itu dipanggil syarat. Jadi kalau cukup syarat saja, tak cukup rukun, tak boleh. Cukup rukun, tak cukup syarat, boleh. Begitulah semayang. Semayang dia ada rukun, dia ada syarat. Ini nak mengaji secara perhalusi ni. Tafsili dia panggil. Kita nak mengaji pakai borong. Ni mengaji secara tafsili bererti. Sebuti demi sebuti. Itu dipanggil tafsili. Apa dia syarat ni? Syarat kita cukup dah. Masuk waktu molek dah. Aurat pun tutup dah. Air semayang pun ada dah. Najis pun tak ada dah. Hadas besar pun tak ada dah. Malah lagi menghadap kiblat molek dah. Tapi rukun tak cukup, tak boleh juga. Tak baca Fatihah, tak sah. Atau tak beri salam yang pertama, tak sah. Ataupun dia tidak selawat dalam tahiyat akhir, tak sah. Dia tidak tak sah. Itu dipanggil rukun. Jadi rukun syarat, rukun syarat. Jadi cukup dah kita buat 2 benda ni. Cukup rukun, cukup syarat. Ada nama 3 lagi. Nama dia makbul. Apa makbul? Diterima. Aku tak semayang, tak terima. Macam mana? Baca Fatihah, aku baca dah.
Malah lagi rokok aku rokok dah. Hak sembahyang isyak 4 rakaat dah. Tengok syarat pula molek dah. Tutup aurat molek dah. Taman no tak boleh. Tang ada benda satu lagi. Iaitu dipanggil makbul, diberi pahala. Pahala tak tentu. Nak beri pahala kena tengok satu lagi lapis. Iaitulah kena ada 10 syarat dia. Jadi kita sembahyang ni molek dah. Kita tengok dah buat. Tapi kena satu lagi. Pertama, makan minum dan pakaiannya daripada yang halal. Hai, sembahyang kemah baca satu rakaat pun 30 juzuk. Satu juzuk baca. Apa lagi? Ketor kaki. Apa lagi? Rokok pun kemah dah. Baju pun bersih, tak ada najis. Masuk waktu tepat. Orang bang tu. Tapi tengok satu lagi, Tuhan nak bayar gaji tak bayar gaji. Ni. Apa dia tu? Makan dan minuman kita tu cek lah. Kalau makan minum kita pakai tibe, hak orang hak kita. Hak halal, hak haram tak peduli. Kerana itulah jabatan JAKIM buat halal tu. Ada juga kita orang Islam petikai kalau apa masuk tak. Tak, dalam Islam dia al-halal mubayyinun wal haram mubayyinun. Benda halal ni jelas, semua orang tahu. Lembu, kambing, ayam, itik, semua kita tahu benda halal. Tapi cara sembelihan dia tu halal tak halal. Kalau kita kata halal tak halal, ayam itik ni sembelih lah. Siapa sembelih? Pakai tibe ikut berasa yang beli. Nampak lagi? Di situ timbul satu benda dia panggil syubhah. Hak haram kita terang. Babi, anjing kita tahu tak boleh makan. Kura, bewak kita tak makan, kita pun tahu. Tak boleh. Tapi Nabi kata lagi wama bainahuma. Di antara yang halal dan haram ada satu lagi perkara nama dia syubhah. Maka siapa-siapa yang cenderung ia mengambil barang syubhah, maka ia telah mengambil yang haram. Oleh kerana itulah kita kena jelas nak beli barang cok halal. Itu hak pemerintah. Yang sedihnya orang Islam kita sepatutnya sepakat semua lah. Ada pula yang komen kata apa kacau sangat benar tu Isa, aku tak faham. Tanya lagi pula mana nas dalam Quran Nabi suruh cok halal. Sepak biha. Cekak kena gitu bodoh sangat. Al halal mubayyinu la haram mubayyinu tu hadis Nabi di situlah ulama urai untuk menjaga makan minum, kerana makan minum ni terlibat dari terima tak terima pahala amalan kita. Kalau kita pakai ragu-ragu, nampak boleh lah tu. Jiak makanan kita jadi gitu. Maka hati kita jadi huduh. Bila hati huduh, berat nak buat ibadat. Bila berat buat ibadat, kita buat lebih kurang, tak terima tak? Tak terima. Sebab tu nak kata, ingat senang kata nak terima. Dia tapih demi tapih demi tapih. Di sini ni. Kalau tengok saya boleh makan belakang. Supaya kita tengok daging lembu, daging apa lah. Kita tengok lembu tak apa. Daging mari tu. Soseh kah. Segala jenis makanan ni. Kita yakin tak? Mana nak datang yakinnya? Bila ada cop halal. Kerana bila ada cop halal, kita tahu proses nak menghalalkan cop tu, dia akan cek kelang. Bahan-bahan campuran dalam daging tu. Siapa yang diluluskan? Pihak mana lulus meleh tu? Kerana itulah baru datang keyakinan kita makan. Molek tak? Kerana menjaga amalan. Bukan tajuk ekonomi ni. Kita apa-apa tajuk, tengok ekonomi dulu. Kalau ekonomi jual arak lagi bagus. Lagi kaya. Buka tu pusat-pusat pelacuran lagi kaya. Seorang-seorang apa berjuta. Ni sikit-sikit nak kira hukum, nak tengok ekonomi aja nak. Hukum dia kena tengok kepada Quran hadis. Tengok kepada ni. Ni hukum tengok, kalau nampak rugi ekonomi tak boleh. Kira ekonomi semata. Esok malaikat tanya, marabbuka ekonomi. Kodang dalam kepala lagi. Kenapa nak? Tengok. Ketina kita jangan panjang-panjang tu. Kita orang beriman dengan Allah Ta'ala ni kena reti sikit. Kita kena jaga. Ini tajuk dia, Tuhan bukan boleh kira cara gitu dengan dia. Dia kira dia, bukan dia kira kita.
Kamu yang akan ditanya, bukan aku kena tanya. Aku yang menghukum, bukan hukum atas aku. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita dak baca kunut. Maka dialah Tuhan yang menghukum, bukan hukum atas dia. Jadi dia kata gitu. Ikutmu lah. Aku berimu akal, aku berimu mata, aku berimu telinga, aku berimu Nabi turun, aku berimu kitab, sama oleh ulama. Pasal apa mu tak turun? Dia jawab apa kita dengan Tuhan? Tengok. Nama satu nak boleh bayaran tu. Bayaran pahala tu. Apa dia tu? Makan, minum. Makan, minum kita kena mulai. Dan pakaiannya seseorang yang sembahyang tu. Daripada yang halal. Setakat ini barang kita halal. Start daripada kepala ni sampai kaki. Kalau sapu ya tengok hak kawan. Nampak baju kawan molek sikit hak kita. Iyalah. Tu budak-budak mengaji asrama tu. Kadang-kadang klik baju sebulan sampai 4 lek kena reti. Sakuk saja klik tak ada dah. Sapu mai. Klik mak pak tulis nama di tekak. Bukan tekak orang, tekak baju. Tekak jubah. Tanya mak pak hantar sama tu lah ni. Kosok buang. Tiba juga. Mak pak tak ajar ke? Pakaian mu ni kalau mek hak orang tak boleh sah semayang cukup syarat. Tak diterima. Sah tajuk lain lah. Sah tajuk lain cukup syarat cukup rukun sah lah. Nak beri terima tu lulusan LOB tu. Tengok kita buat projek. Engineer kata lulus cantik. Projek TT ke apa? Kontraktor dia buat lah. Projek TT cukup. Cek pula besi semua cukup. Bagus. Tapi LO tak sayang beri. Nampak apa? Ganggu kepala kita. Allah, aku ni luluh dah ni. Pak siapa tak duit lagi? Tu duit ringgit kita kalau. Hai kemek esok. Aku semayang dah. Tapi tak ada apa. Kenapa tengok? Makan, minum, pakaian. Sebab tu kena cek. Jadi orang yang warok ni. Apa makna warok? Al-warok tarkus syubhah. Tu warok. Bukan warok yang jalan bokok tu warok. Tu sakit tekok. Dia tu warok sungguh. Tu beg rumah tu tak panggil pala gitu. Nak cari mati tepuh dengan lori. Tu bukan warok. Tu orang sakit tekok. Warok nu hati nu. Bukan warok di badan ni. Al-warok tarkus syubhah. Apa makna? Memula warok itu meninggalkan barang yang syak. Yang syubhah tadi ni. Dia sampai tengah jalan, rumah cabang gitu. Rumah kawan dia, rumah jiran dia. Ada duit 50, 100 ringgit tengah-tengah jalan tu. Duit dia ke? Duitku. Duitku. Duitku itu orang tak warok. Sebab apa? Nak kata duit dia pun boleh. Nak kata duit jiran boleh. Sebab tengah-tengah. Sama-sama 100 meter. Duitku, duit dia, duitku. Tu tak warok. Jadi kita orang warok ni hati tu. Duitku, duit dia, nak jelah duit dia, selesai masalah. Barangku, barang dia, barangku, barang dia. Kalau kita jelah, kita tak apa. Kita ini tak kira dah. Ya aku tak boleh awal, aku. Nampak tak kawan-kawan ni? Pesenku, pesen dia. Pemadangku. Perang. Okay. Kamu hak kecil-kecil pula tak berani kata apa. Semua hak dia. Lepas tu mengaji kita tak kerti gitu. Sebab ambil hak orang. Jangan ambil hak orang. Ambil hak orang Tuhan tak terima. Amalan. Pesenku, pesen dia. Pesen aku. 16 batang lebih dah. Pak beli 2 batang ya. Pergi mari mana 14 lagi. Kena banyak pesen. Kawan-kawan bersedekah. Tak sedekah ini rabu kat kawan. Dia kata tak? Semayang Tuhan tak beri pahala. Tak lepas kita. Letih ya. Dengar molek ni. Ni hak kebudak. Hak kita tua begitulah. Tak api aku, tak api aja. Ni banyak geng saya okok ni. Kalau saya main-main tak api. Tak api merah, biru, hijau semua dia. Tengok kita. Pahala. Gitu. Barang orang jangan makan. Jadi makan, minum, pakaian dari hak halal. Baru Allah terima. Saya beri. Kalau kita lah. Jangan cakap bengong pula.
Kita buat amal bukan kerana pahala. Mu makan mana? Haduk sema tu hak cakap aku tidak perlu pahala pada Allah. Itu makan wali. Kita wali macam mana? Bakit tengah malam kecing-kecing tidur balik. Wali bah kita. Tengok TikTok ni 7 jam sehari. Wali bah. Tuduk sema macam wali lah. Sema orang awam dulu. Kadang-kadang saya tengok dalam duk apa? Hak duk main TikTok tu konten tu konten betul ada biah tu. Imam apa? Hasan Basri tu. Padahal TikTok tak pasti mata. Kita kadang-kadang konten setulisan tu sedap. Tapi kelakuan tak semacam langsung. Cakap macam wali Allah. Tapi kelakuan TikTok 7 jam sehari. Quran 5 minit saya baca. Alah-alah gini. Tak saya mawal ini tajuk je. Kita memang harap pada Allah. Kita makam rendah. Kalau Allah tak beri nak kira ke mana. Tengok. Dan pakaiannya daripada yang halal. Kena cek mulai lebih halal. Jadi pihak pemerintah, dia tugas dia beri jelas. Tu dia buat cok halal. Makanan-makanan dalam pasaraya. Sembelihan ayam itik kita. Setengah tu pakai cocok ayam. Tu tengok ayam pasaraya tu kadang-kadang cocok sini ya. Kita pula tak jelas baik tak apa. Tak apa tu yang jadi kita kadang-kadang serabut perut, malas semayang. Kalau orang yang betul dia cek tengok sembelih mahal molek. Sebab tu dia ada lesen sembelih tu. Siapa yang syarikat menyembelih tu. Sebab jualan tu. Nah ini kerja dia. Kita hak kerja peribadi dalam rumah ni jaga kita anak bini kita. Pakaian hasil hak mana? Halal ke haram? Makan minum yang kita suap. Satu hari ada seorang dalam majlis Nabi, ada seorang budak duduk main dalam majlis. Nabi tunjuk itu anak syubhah. Nabi kata itu anak syubhah. Itu anak syubhah. Nabi kata 3 kali. Kebetulan pak dia ada dalam majlis tu. Pak dia kata anak syubhah tu anak aku. Syubhah kok mana? Aku menikah kahwin molek. Jadi anak yang ragu ya. Dia pun klik tanya bini dia, ya isteri aku. Apa yang kamu jamu pada anak kita ni? Dia kata, ya baik. Aku jamu apa yang kamu buat. Dia cakap Arab lah. Dia cakap Melayu baling kita ni. Bini. Saya mau cari mana nas cakap Melayu jenuh pening aku jawab. Dia cakap dengan bini dia lah. Hei isteri aku. Apa yang menjamu anak kita ni? Sampai Nabi kata anak syubhah. Anak yang ragu. Itu dia. Bini dia kata, aku jamu apa yang abang bawa balik ya. Jadi sahabat Nabi, orang dalam majlis Nabi tadi ni, orang yang warak dia. Dia pun semayang hajat minta petunjuk daripada Allah. Siapa Nabi panggil siapa? Allah datangkan ilham nampak pada dia. Oh, dia ada tanam pokok kurma. Jadi kurma ni sempadan. Bila kutik kurma ni buah kawan tu jatuh di sini. Lagi. Jadi bahasa ragu lah. Tapi aku lah. Maka klik jamu satu, anak tu jadi Nabi nampak lah, anak subhah. Kita sini jamu nak apa anak kita. Kadang-kadang pakai bedah, jumpa wahnya sungai buat klik. Wahnya, wah kelapa. Nampak? Mani sungai tengok wahnya dia aku nampak pokok mukta orang perak pakai bola gagai. Jangan ambil walau sebutir pun hak orang, tak boleh. Tengok. Dan jika sedikit daripada yang haram pun maka tidak diterima akan dia oleh Allah. Ini teh kita buat syuting rumah, syuting semua kita beli hasil halal. Sebatang paku yang kita curi. Bila curi sebatang paku, dia kira halal habis. Kita ambil hasil yang haram capur sekali. Duit kita 100, capur RM5 jadi RM105 pergi beli barang. Iza tama al halal wal haram ghudibatil haram. Dia kaedah gitu. Apabila bercampur di antara halal dan haram, ghudibatil haram, dimenangkan haram, maka hukumnya haram. Ini kita campur benar hak. Tiba ikut dah banyak. Duit kita kerja boleh. Apa lagi? Tapi duit hak kita rasuah tu adalah RM100. Campur sekali duit halal kita gaji, habis dia kira haram. Tu letih kita tu. Hamba tu semayang jadi tak tahu anak kita jamu jadi bingung tak tahu agak tu.
Anak tak mau jadi. Kadang-kadang tu kenapa? Karena hasil yang kita jamu, Allah Ta'ala beri hati jadi gelap. Mengaji jadi payah. Dan jika sedikit daripada yang haram, maka tidak diterima akan dia oleh Allah. Zaman Nabi Isa. Nabi Isa ni mukjizat dia boleh menghidup orang mati. Orang mati dalam kubur, Nabi Isa boleh panggil bangkit. Jadi satu hari Nabi Isa membangkitkan seorang laki-laki. Kita kalau bangkitlah kubur, filem Melayu, hantu kubur. Ini mukjizat. Cerita Melayu mengarut. Tapi nak ayatkan mukjizat Nabi Isa, dia boleh panggil orang dalam kubur bangkit. Satu hari bangkit seorang laki-laki daripada kubur. Dia tanya Nabi Allah Isa, "Ya Nabi Allah, aku mati berapa lama?" Maka jawab oleh Nabi Isa, "Hei laki-laki, mu mati 70 tahun lah." Tu dia. Dialog dengan orang mati ni. Maka Nabi Isa pun tanya lagi, "Hei laki-laki, dalam kubur tu mu duk kena soalan tampak." Kalau kita apa kalau orang mati tak tanya soalan lain dah. Apa lagi? Kita akan tanya hak tu ya. Sebab kita beriman dengan muka dan nakir dua malaikat. Malaikat muka nakir ni dia soal orang beriman 7 hari 7 malam. Orang macam kita ni. Tu soalan kita kena statement polis tengah jam pun klik jadi bengong. Baru polis baru. Cuba polis takat dulu 4 jam statement tengok. Nampak? Video tak cukup disuluh putih mata katok lagi. Lagi terbit jadi gitu. Ni malaikat muka nakir tak lewat kira bercara langsung. Statement pula 7 hari 7 malam. Kalau kita orang beriman. Ni orang kata, orang kafir 40 hari 40 malam. Dengan garang dia, dengan suara macam peti dia, dengan tak ada belah kesian dia, peti baik sama ya. Dia kata, "Wahai Nabi Allah, aku disoal, dipukul. Mengenai satu bilah lidi saja. Bilah selumar. Tepat aku colek gigi." Cerita macam mana? Dia kata, "Aku dulu hidup aku, kerja aku, jual kayu. Ada mana-mana orang order kayu, bagi duit, aku pergi hantar. Kayu untuk buat diang panas badan. Aku hantar kayu. Satu hari ni ada satu tempat. Tuan dia tak ada rumah, aku tinggal kayu, duit ambil lah. Lepas tu aku pun gigi aku rasa ada sisa makanan. Aku pun ambil selumbar daripada kayu tadi, aku buat colek gigi lah. Malaikat tu tanya tu. Suruh bayar balik. Nak ambil di mana weh? Sebab aku tak minta izin halal. Tu nak kata ambil hak orang ni walaupun sebelum kayu saja disoal dengan malaikat tak boleh. Dunia tak apalah mu nak ambil berapa juta pun. Bukan cakap selumar kayu, kilang kayu pun tak apa. Tengok dunia lah ni, orang boleh kilah kok ni hak pandai sikit, tanah orang dia sapu tak tahu. Sikit-sikit je lawan, dia duit banyak lawan mahkamah. Pandai panggil peguam, lawan-lawan menang dia. Kita pula kena bayar ke dia. Orang hak salah jadi betul, hak betul jadi salah dunia. Sebab mahkamah dunia ni mahkamah manusia yang lemah. Allah tak ada. Maha adil dia. Walau setitik air dia kira. Walaupun hanyalah selumbar kayu pun dikira. Bayar. Tak bayar tiba. Ambil mana? Nak hajar gitu jangan ambil orang. Ni pelajar-pelajar ni. Jangan suka tiba hak kawan. Ingat Ustaz Royak ni, kisah Nabi Allah Isa. Walaupun kita badan besar pada kawan, jangan buli. Lagi. Itu dia hajar tu. Nak Royak kata apa? Walau sedikit pun, tak boleh. Benar haram. Maka, tidak diterima akan dia oleh Allah. Terima apa? Terima amalan semayang tadi. Sah dah semayang tu, baca pun sedap. Bersih mulai. Hafal Quran pula, hak jadi hak baca tu 30 juzuk dapat ijazah pula. Tapi dia kira Tuhan tak terima juga. Pasal apa? Sebab makanan kalau ada haram walau sedikit. Allah, pakaian dia hasil haram walau sedikit. Ini jaga mulai. Kehidupan ni akhir zaman ni kita dalam cabaran yang sangat mencabar. Bukan mencabar hukum, orang mencabar orang yang cerita hukum. Dicabar. Bukan sekat cabar orang cabar habis-habisan.
memperlekeh-lekehkan supaya kita jauh daripada Allah. Kita jangan tu. Nih. Habis tu. Dan jika sah, kalau sah pada zuhirnya semayang tadi, tengok zuhir sah lah. Semayang dengan tok makninah dia. Semayang dia ada rukun kauli, fi'li, qalbi dia semua cukup. Lagi. Kemah Pak Long ni semayang ni. Tapi Pak Long tu balah haram. Pakai tak boleh pakai. Ini dia panggil satu sebab menyebabkan Allah tak beri pahala atas semayang. Habis tubuh satu. Cek diri kita. Kita mengaji ni bukan sekadar nak ambil pandai, nak pergi kerja, minta kerja. Mengaji agama ni. Jangan pasal niat mengaji agama nak kerja dah. Mengaji agama ni wajib. Ni mari pekah. Mengaji mengenal ni. Tasawuf dia panggil. Nak mengajar diri kita. Tauhid, pekah, tasawuf. 3 ilmu ni fardu ain. Apa makna fardu? Wajib. Ain tu butir mata. Tiap-tiap butir mata kita Allah perwajibkan. Apa makna wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang Tuhan janji pahala atas yang buat, dapat dosa kalau tinggal. Tu makna wajib. Jadi kita mari mengaji ni wajib. Tak mari berdosa. Tengok habis. Tu satu. Kalau musannaf rahimahullah. Yang nombor 2-nya nak beri jaga molek supaya semayang kita Tuhan terima. Jangan riak. Riak ni benar hati juga. Tengok hati kita ni. Apa makna riak? Segala amalnya. Apa riak ni? Menunjuk-nunjuk. Kalau orang tengok dia laju juga. Kalau orang tak tengok dia slow. Itu dia panggil riak. Buat amalan sebab riak. Kalau dia di masjid, segala sunat dia semayang. Daripada sunat tahiyatul masjid. Mana lagi? Duduk habis lepas pada semayang ba'diyah, qabliyah, ba'diyah. Dia semayang pula awabin. Sebab apa? Sebab orang tengok ramai. Di rumah, duk tengok TikTok. Ini rumah. Ada anak kita itu, kau depan orang, kau tu dia semayang gaji ya mak. Lepas satu rakaat, sampai tak nak berhenti tu iman terjadilah mayang pun langsung aku nak katuk lapu lah. Hoi, di rumah 2 rakaat pun tak. Ini riak. Riak ni dia bukan nampak sini, dalam hati kita ni mari. Dia tu ada, dia tu saya tengok aku best. Tengok aku best. Riak hukumnya dia panggil syirik yang kecil. Syirik kecil. Syirik juga. Sebab 2 bersyarikat dengan Allah. Satu nak tunjuk orang, satu nak minta pada Allah 2. Itu dipanggil syirik. Syirik itu syarikat. Bersyarikat dengan Allah. Tang Allah pun agak-agak boleh pahala, boleh redha Allah, tapi tang orang pun nak tunjuk juga. Dia panggil riak, maka tak diterima. Pasal hati kita ni. Buat iman ibadat. Pergi haji kah, bersedekah kah, semayang kah, jangan riak. Kalau riak tak boleh terima. Tapi boleh riak di medan perang. Dia boleh riak. Menunjuk kepada musuh. Kita ni buat ni, Ruhul Mana ni, Pak pengajian. Bila ramai esok ni, panggil duduk luar sikit. Nampak lagi? Duduk luar sikit, buat modul rasul ke apa, tunjuk sikit. Buat program kanak-kanak ramai. Sebab apa? Nak tunjuk, hebatnya orang Islam ni. Hak tu boleh. Ni hati memang pun, nak tunjuk hebat. Hak tu dibolehkan. Sebab kita riak di medan pertempuran. Dia ke pertempuran ni. Menunjuk kata hebatnya pengajian Islam. Orang ratus-ratus orang, ribu orang. Pelajar-pelajar kita pagi-pagi duduk program kat depan tu. Tunjuk. Kita belarak model Rasul. Niat hati supaya apa? Hebatnya orang Islam ni ramainya. Tu dia panggil riak di medan perang. Satu hari ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Sahabat Nabi dia jadi khalifah di Madinah. Dia hantar Muawiyah Abu Sufyan, seorang sahabat radhiyallahu anhu, menjadi gubernur. Menjadi gubernur di Iraq. Dia gubernur Iraq. Muawiyah Abu Sufyan ni. Jadi dia pun nak pergi ziarah gubernur dia. Gubernur ni menteri besar lah. Kalau kita kata zaman sistem demokrasi kita, perlembagaan negara kita ni, dia panggil
Tara menteri besar lah. Tapi gubernur besar lagi. Khalifah ni dia kontrol dunia. Dunia dia seorang kepala. Tu khalifah. Maknanya kalau ada khalifah, sistem khalifah kita ni, Brunei, Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, semua tu di bawah seorang khalifah. Nah, lepas tu gubernur bawah sikit. Dia pegang negara ni. Pegang negara tu dia panggil gubernur. Bawah kawasan-kawasan kecil negeri, tu dia panggil amir kecil. Besar khalifah Islam ni, khalifah ni. Kalau perang dia kata, hey Brunei, hey tu Malaysia, hey itu no Palestin, tu ada khalifah. Tapi bila orang kafir menjatuhkan sistem khalifah, kita hidup masing-masing. Sebab tu Palestin tak boleh tolong. Mungkin jaga ni aku faham lagi tak boleh. Kalau khalifah dia arah kena awak turun. Malaysia awak turun tentera 10,000. Indonesia awak turun. Beras Turki awak turun. Lama dah kita menang. Sebab tu orang kafir serang cari jalan menjatuhkan kerajaan Islam 1924 di Turki sebab dia mau takut khalifah Islam. Sampai hari ini tak boleh buat kita. Maka dia tubuhlah kerajaan-kerajaan kecil. Bila kecil kita jaga diri masing-masing. Mu nak mati pun matilah Palestin nak macam mana? Kami hanya boleh berdoa kunut nazilah. Tu pun ada buat. Tu pun larang juga kalau boleh. Kunut pun jangan. Nampak lagi? Orang kafir berjaya memegang kepala kita. Jadi Umar Khattab waktu tu khalifah Islam. Dia nak pergi ziarah gubernur dia, Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah dia dengar gubernur khalifah nak mari. Kerana Sayyidina Umar ni seorang yang zuhud dia. Zuhid batin. Dalam pun rendah diri, di luar tunjuk rendah diri. Naik keldai. Pakai baju-baju buruk khalifah dunia. Tak boleh kira dengan dia makam lain. Sayyidina Muawiyah dengar saja khalifah nak mari melawat. Dia pun buka permalin merah. Panggil tentera dia pakai alat yang hebat-hebat. Dengan senjata yang hebat. Tu dia menggerungkan musuh. Mari Sayyidina apa? Umar Khattab tengok Muawiyah pakai hebat-hebat. Merah muka marah. Wahai Muawiyah, dia kata, aku hantar kamu ke negara ini untuk kamu merintah agama Allah. Bukan supaya kamu berpakaian seperti pakaian raja-raja Persia. Maka apa jawab Sayyidina Muawiyah? Demi Allah, dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku buat macam ni supaya aku menunjuk kehebatan Islam. Kalaulah aku buat lekeh-lekeh pakaian yang komang-komang lah, nescaya negara-negara kafir di luar ni akan mencambuk aku, yakni menyerang aku. Maka diboleh tak? Boleh tak riak? Boleh. Tunjuk hebat kita. Kita ini tak boleh. Kalau ustaz pakai kemas-kemas, ustaz itu penunggang agama. Dia suruh ustaz naik bisikal ni. Boleh. Ada ini. Kalau ustaz tu terus beli kereta, boleh kalau dah. Lah. Dia nak suruh ustaz pakai buruk. Bila ustaz pakai buruk, tengok. Ikut agama, ni jadi apa? Susah. Kok tu pula dah. Betul tak? Ini musuh Islam main kita. Jadi dia suruh ustaz kalau boleh naik suka buruk itu. Tak sampai lagi ni. Kalau nak panggil saya mengajar ini, kena panggil kemarin dulu. Saya berkayuh daripada jangan kita bengong dengan TikTok tadi ni. Nampak lagi? Bila tengok ustaz dulu pakai kemas, itulah Islam. Syekh Qadir Al-Jailani, wali Allah, ketua wali. Di kaki dia berlian, kasut. Berlian. Kita nak betul beli berlian bila? Boleh beli tak Muslimat? Ada seorang boleh beli berlian kot ni? Ada kaya? Berlian harga berjuta. Syekh Qadir Jailani wali Allah, berlian dia di kaki, naik kuda. Tok wali. Jadi datang seorang Yahudi minta sedekah. Yahudi pakai baju buruk. Tengok-tengok Syekh Qadir ni dengan berlian di kasut ni, dia pun kata hadis Nabi. Dia membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hei Syekh, kata Nabi sebut, adunya jannatul kafirin sijnul mukminin. Dunia ni penjara orang beriman. Apa lagi? Surga orang kafir. Adunya jannatul kafirin, surga orang kafir. Wa sijnul mukminin, penjara orang beriman. Penjara apa ni pakainya berlian ni? Syekh dia jawab, hei Yahudi, kami pakai berlian hebat tara ni. Ni baru penjara, tak dunia lagi. Yang tu pakai baju buruk susah tu, yang kata dunia orang kafir tu,
adalah dunia ni syurga. Syurga apa buruk itu? Dia buruk tu. Kalau kami dunia hebat dari mana? Penjara ni. Apa maksud penjara sini? Penjara sini kita ada peraturan. Nak keluar rumah tutup aurat, waktu semayang kena semayang, dia ada peraturan. Tu masuk penjara. Tengok orang pergi penjara macam mana. Orang dalam penjara macam mana? Bukan boleh suka-suka terbit mi bola. Saja-saja nak terbit makan kat kedai cakotiau, bukan boleh. Ada peraturan dia. Tu makna dunia ni kena jadikan sebagai penjara. Penjara sini bukan terkurung, maknanya kena ada peraturan. Tu saya kata, kami tara penjara tara ni. Jadi kaya boleh tak? Boleh. Jadilah kaya tara mana pun. Tetapi jangan tinggal syariat Allah lah. Tak kena zakat, kena zakat. Dan menegak agama Allah kena. Dan derma kena. Tu maksud dia. Bukan tajuk Islam ni kena duk miskin pakai kerbau tu. Faham tak? Jadi riak boleh tak? Boleh di medan perang. Menunjuk kekuatan pada musuh boleh. Tu yang kita buat maulud Nabi tu. Satu sebabnya nak nunjuk hebatnya Islam. Dalam hati orang kafir ni berdetak tu dia ramainya. Sebab tu tiap-tiap tahun ada satu peristiwa yang wajib kita buat. Rukun Islam menunaikan haji di Baitillah. Kenapa? Tempat himpunan yang hebat. Orang kafir tengok tu dia orang Islam. Pasal apa tak boleh? Boleh tak? Boleh. Cuma riak dalam hati untuk tunjuk. Ni tak boleh. Dia kena sabit juga. Jadi kita nak buat apa jangan riak. Dalam hati kita. Nak tunjuk kat jiran kita. Nak tunjuk kat tok imam tak ya. Nak tunjuk kat mak mentua. Waktu dengan mak mentua ke semayang kuat ya mak. Nampak? Belakang mak mentua kau. Isak wokok sambung 2 buting. Habis. Dan maknanya. Makna nanti apa? Makna riak tu. Buat amal kerana beri orang lihat. Jaga molek. Hak ni Tuhan tak beri pahala kalau semayang. Cek tengok kita. Kita riak tak? Kalau jadi imam kena dia baca sedap ya mak. Okay. Sebab apa? Hati ni dia tu. Supaya orang belakang sebut dia best. Hanya kena jaga hati. Jaga hati molek. Kita baca molek. Sampai orang belakang ketok kaki teruklah. Dikosak. Apa makna dikosak? Diniatkan. Di dalam hati dia nu supaya orang tengok. Tu dia panggil riak. Tuhan tak terima semayang kita. Walaupun sah. Ingat molek. Sah tak? Cukup rukun syarat sah. Tuhan tak terima. Habis. 2 dah. Jangan makan minum pakaian yang haram. Apa lagi yang haram? Nombor 2 jangan riak. Tidak, Tuhan tak terima. Kalau musannif rahimahullah. Yang nombor 3 pula. Yang menyebabkan semayang kita ni Tuhan tak angkat. Beri gaji, beri pahala. Apa dia tu? Jangan takabur. Apa takabur? Membesarkan diri daripada orang. Kita berasa tinggi diri. Jangan. Akulah pandai sekali. Akulah hebat sekali. Akulah cerdik sekali. Dia tak tubik di mulut, dia telah hati. Dia buat salah hati. Lagi. Ulama-ulama dulu bukan macam tu. Kita pandai sikit, tak pergi dengar hak orang dah. Sebab apa? Semua tu peringkat bawah. Tak boleh. Kalau budak mari mengajar kita pun, budak baik pandai. Kita kena mengaji. Tengok ustaz awang untuk pulak lantai. Tu guru. Budak klik mengaji luar negara. Umur 28 tahun. Dia tok guru buka kitab anak murid 10,000. Dia nak dengar budak tu dapat ijazah. Apa lagi? Bagian Quran. Dia pergi nak menadah dengan budak tu. Aduh. Dia pergi rumah tu sebab apa tok guru mari ni? Apa nak ngaji dengan mu lah. Dia kata. Dia kata. Budak tu pakai beri ijazah gitu ya. Sebab segan dengan dia. Nak ayat kata hati tu jangan berasa tinggi pada kawan. Kita ini kalau berasa kemas sikit tak dengar orang lah. Kita saja best. Itu dia panggil tengok luaran hebat. Dalam hati dia takabur besar diri. Sebab tu dia hajar kita kalau tengok orang budak-budak. Kita pasang di hati kita ni.
Budak-budak alhamdulillah dosa demo kurang. Kita dosa banyak. Tengok orang tua pula. Oh, orang tua tu dia hidup lama, amalan dia banyak. Kita amalan sikit. Jadi kita duduk bawah dia. Tu dia panggil nak hajar diri tu. Tengok orang gila, alhamdulillah. Dia gila, Tuhan tak tanya apalah. Aku ni mampulah kena tanya 24 jam. Daripada anak bini, makan minum kebun, kereta, mutu kena tanya isteri. Orang gila tak kena tanya apa dia. Sebab buku tak ada. Dia orang gila tengah jalan tu. Kita tengok dari segi suhekat, nanya lah dia. Duk senyum seorang-seorang. Bukan sehari dua, 20 tahun dah senyum seorang-seorang. Tidur kat dalam lokang, makan dalam sapah. Nampak lagi? Kalau nak ajar hati kita tengok nak. Alhamdulillah dia. Kita ni Allah Akbar. Kita ni ke ya Allah. Masuk kubur tanya tu, dia tak kena tanya apa. Setengah riwayat kata orang gila akan menjadi pelawak dalam syurga. Menghibur orang. Syoklah dia. Tentu masuk syurga dah buku kosong. Kita ni jangan cip pasal. Nyesok habis ni. Lepas soal kita, nyesok bini kita pula. Bini mu tanggungjawab lah. Pula dah. Kamu hajar fardu'ain tak? Kamu jamu nasi saja ya. Jamu makan minum hajar berjalan ya. Mu suruh dia tak ikut fardu'ain. Anakmu yang besar tu, mu hajar tak tutup aurat. Mu suruh dia semayang tak? Pula dah kita. Duduk di padang masyarakat tu kita. Kebun getah mu tu. Nampak lagi? Pokok hak tu membayar lagi hutang. Kedai? Pula dah. Bajak mu tabur tu ambil duit mana pula dah. Budak jerit kita. Tu pun kebun getah. Tak kira kereta, mutu, rumah lagi. Lagi kaya lagi teruk kita. Akal aku beri memikir untuk apa? Orang gila apa? Tu dia panggil jangan berasa diri tinggi pada orang. Letak diri kita duduk lesen L dia panggil. Ni kita pelajar ni. Tok Guru saya pesan kata, letak diri kita macam orang naik kereta lesen L tu. Latihan. Kalau orang tepuh kita pun, orang tu salah. Kita tepuh orang pun, orang tu salah. Tu lesen L. Jadi sebab apa aku ni? Aku masih lesen L. Dalam pelajaran. Maka diterima dia. Kalau kita lesen P, confirm. Aku tak takut dah. Semayang aku memang sah dah. Mati. Nampak lagi? Letak diri kita, jangan tinggi pada orang. Jadi kalau orang mengaji mari, kita tak heran lah. Walau kita reti belakang, pergi dengar. Pergi dengar barang yang kita tahu hukumnya sunat. Kita mengajar kita lah. Duk mengajar orang. Tapi ada tok guru main mengajar, pergi dengar. Walau budak-budak pun. Nampak lagi? Sebab apa nak hajar diri kita? Bukan kerana muda pandai, lebih kerana dia lebih baik pada kita. Sama-sama kita manusia ni tak ada tinggi rendah. Sama saja. Cuma jawatan kita tak sama. Di sisi Allah sama belaka. Sama belaka. Inna akramakum indallah atqakum. Sungguhnya yang mulia di sisi Allah orang yang paling takut pada Allah. Bukan orang yang paling ada serban besar janggut panjang lah. Kadang-kadang orang tu tak pandai apa pun, reti buat sembahyang puasa ya. Tapi dia nama dia dicatat di surga dah. Kadang-kadang kita ni duduk di petah sedia bercakap masyarakat hari-hari. Nama kita duduk di mana tak tahu lagi. Lepas tu nak best nak apa tak ada. Tak ada best apa pun. Nak hebat entah apa. Jalan tanggungjawab sudah. Tak ada best. Yang bestnya Suzuki best. Satu jenis mutu. Tak ada jual orang ni. Hak tu memang best. Suzuki best. Jadi pasang hati kita macam tu, insya-Allah Tuhan beri kita ilmu, Tuhan beri kita kebaikan. Pasang hati. Pasang hati aku tak ada apa ni Tuhan. Bila tak ada apa tu kita berasa mudah nak mengalir air mata. Kita berasa rendah. Kalau kita sombong, hati kita kerah. Bertobat payahlah kita. Jadi dulu ni apa? Ada jadi sombong kerah pula gitu. Habis. Kalau musannaf rahimahullah tu nama 3 nah yang menyebabkan Allah tak beri pahala semayang kita. Kalau semayang kita hebat dari mana pun, hati kita berasa tinggi dengan orang, Tuhan tak beri pahala, letih. Letihlah kita semayang. Sehari 5 kali kena semayang. Tambah pula subuh ni pukul 6. Teng tu sedap tidur.
Tak as-salatu khairum minan naum kerau. Lagi sedap tidur. Tu, pukul 6 tu sedap ya mak. Tu tak mari musim kemarau lagi, musim sejuk. Ni tak apalah panas sini. Saya tempat kampung saya ni ulu lacuk lah bukit. Sejuk di. Semakin sedap selimut. Lagi bila sebut as-salatu khairum minan naum, lagi sedap jam mata. Tapi nak bayar tak? Kena semayang. Kemayang juga kalau ada benda macam ni, Tuhan tak terima. Letih tak? Letih. 3 lah. Al-Musannif rahimahullah. Yang nombor 4, jangan mengumpat. Ni tak payah. Apa makna mengumpat ni benda yang paling sedap. Lo ni bukan mengumpat dengan mulut, orang mengumpat dengan tangan. Zaman dulu kena cakap sini dah. Dengan tangan ni. Cerek. WhatsApp. Tak jadi beda tu. Beli pun kintiga hak pasal malang. Tu pula maksiat nak buat kenuri dalam WhatsApp. Tengok timbang besar sangat. Dia jawab tu orang tu jawab tak. Baru ni sembang kata nak order hak mahal tu. Padahal tiba-tiba pasal malang ya. Kes apa? Kes 3 kawan ya. Dia boleh sembang sampai sepagi. Mumpak. Jadi kalau mengumpat kawan tak boleh buat apa. Orang jatah pengumpat, ustaz pengumpat kawan. Ini saya kata semua kita sama saja. Lagi. Apa makna mengumpat? Berkata di balik belakang mata. Tu dia. Tu bahasa kita tu. Apa makna mengumpat? Berkata di balik belakang mata perkara yang betul. Tengok mulai ni. Mengumpat tu betul-betul. Yang jika diketahui oleh orang yang kena umpat, dia marah. Mengumpat. Kalau kita kata Ustaz Eka tu. Ustaz Eka duduk sini. Kita duduk balik tu. Ustaz Eka tu bagus dia. Okay. Tak sombong dengan orang. Hak tu kalau Ustaz Eka dengar, dia tak marah. Walau kata belakang mata pun. Yang ni dia tak dengar pun. Tak berdosa. Hak tu tak panggil mengumpat. Nampak lagi. Yang mengumpat ni kalau dia dengar marah. Dan benda tu betul ada di dia. Kalau benda kita kata belakang dia, benda tu tak ada di dia, tu fitnah. Jadi hak kita nak kata tu semua betul sebenarnya. Betul. Aku kata ni benda betul. Iyalah benda betul tu dia panggil mengumpat. Jika kawan dengar tadi marah, maka dia panggil mengumpat. Tak kira lah bak tubuh dia kan. Tak jadi dia boleh menatu. Cik Timah tu dapat menatu. Ingat segak sangat. Daripada Afrika lagi. Siap. Itu dia mengumpat 2 orang tu. Dia satu masa 2 serampang. Pertama dia mengumpat Cik Timah. Nombor 2 menatu dia. 2 cabang masuk. Dengar lagi. Betul. Kalau nak cabang 3, dia mengumpat 3. Mengumpat 3. Okay. Tak padan Pak Lohing dengan Cik Timah tu 2 orang. Dapat menantu pun teruk. Dengan Tok Besam pun sama. Pak sudah. Alah gitu. Satu masa 4 orang mengumpat. Jenuh jawab. Pening kita ni. Kita duduk besar. Esok tak ada apa. Jadi mengumpat ni. Ya ini kata balik belakang mata. Bukan duduk balik belakang kita. Maknanya kawan tu tak dengar. Tetapi benda yang dikata tu betul sungguh. Adakah ada kawan tu. Dan jika kawan tu dengar, kawan tu marah. Mengumpatlah. Kalau kita kata seseorang tu, balik dia belakang dia. Dan benda tu tak ada di dia. Itu fitnah. Dia beza tu. Mengumpat dengan fitnah tu. Tetapi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita boleh mengumpat. Harus mengumpat. Apa makna harus? Ma la yu'aqabu wa yusabu ala fi'lihi aw tarkihi. Barang yang Tuhan tak beri pahala ataupun dosa atas yang buat atau tinggal. Hak ni kosong-kosong. Kalau kita kata pun kosong-kosong. Tak kata pun kosong-kosong. Pahala tak boleh, dosa tak boleh. Nan tepat. Boleh mengumpat. Nombor 1 kita boleh mengumpat. Kata Imam Ghazali. Walaupun mengumpat tu haram asalnya. Tapi kata Imam Ghazali. Boleh mengumpat nan tepat. Seperti orang mengeluarkan fatwa. Boleh mengumpat. Faham fatwa. Majlis fatwa. Majlis fatwa ni siapa dia? Mufti. Jadi berlaku zaman moden lo ni. Contohnya. Ada laki bini tu. Timah dengan dolah.
Demo ni orang kaya. Cek contoh-contoh. Cek perut. Memang timah ni tak boleh mengandung. Tapi oleh kerana demo ni ada duit, demo ni pergi jumpa doktor kata boleh kita buat permanian berhadas. Ambil benih dolah dengan benih timah ni, bubuh lah tabung uji, wak masuk dalam perut mak mentua timah tadi. Nampak tak? Ni mak mentua. Anak mak mentua, menatu dia nama dolah, anak dia nama timah. 3 orang. Jadi timah dengan dolah ni tak boleh beranak. Bila tak boleh beranak, lawak macam mana? Cara sains moden ini boleh buat ambil benih dolah campur dengan benih timah, tapi nak mengandungkan anak tak boleh sebab timah ni berpenyakit. Boleh halih ambil benih tadi, simpan dalam perut mak tua. Ada orang buat tak? Orang putih tak buat cakap lah. Ni kalau beranak nak panggil apa ni? Nak panggil tok mak dia, tok mak. Abang lagi nak ni. Anak ni benih ni duduk dalam perut tok. Boleh buat tak? Teknologi. Maka sini siapa yang berhati berhukum? Kita jangan duk pandai bahar. Ini tiktoker pandai bahar. Hukum agama dia berbahar dari pagi-pagi lah. Padahal sembahyang Jumaat 3 minggu tak lagi. Dalam TikTok ni banyak. Dia mufti yang boleh buat fatwa. Maka mufti pun mesyuarat. Guna ilmu demo kaedah-kaedah Islam ni. Bila kaedah Islam tu dapat keputusan, maka majlis fatwa pun kena buat fatwa lah. Kena buat fatwa lah. Maka bila fatwa itu kena sebut nama. Kes yang berlaku kepada timah dan dolah. Malu tak timah dolah aku dengar? Dan mak tu ada nama Meriang. Contoh-contoh. Bukan Meriang sini. Okay. Iaitu percampuran ada ni. Majlis fatwa keluar fatwa, hukumnya adalah haram. Kerana menghilangkan akal, salah silah kekeluargaan. Lagi mencampurkan benih yang tak layak masuk dalam perut dia. Mana boleh rahim orang lain benih ni. Benih menatu dengan tok besar masuk sekali ni. dengan anak masuk sekali ni. Faham tak? Maka dia waktu hukumnya adalah haram. Siapa cakap tu macam fatwa? Boleh cakap tak? Mengupak tak? Mengupak lah. Tapi dibolehkan kerana mengeluarkan fatwa. Harus. Tidak nak waktu hukum takut orang tu. Jadi bukannya semua benda mengupak. Dolah dengan terima tak Allah. Kami ni malu lah. Malu pun ketika itu dibolehkan kata kerana hukumnya harus. Kena faham lah. Itu kaedah Islam. Nombor 2, orang yang kena zolim. Ada kena zolim. Ada orang sejiran sebelah rumah tu sekat tanah ataupun halih batu perenggan. Ponggah rumah nak. Ini orang zolim dia panggil. Ketika tu orang zolim boleh tak dia merayu pada pihak berkuasa? Boleh tak? Tak boleh teruk kita. Kita pun akan pergi ke balai polis ataupun tuan hakim masuk mahkamah. Tuan hakim, mak ni jahat dia ni. Dia curi batu penggal saya, bukan saya cari rebang ayam rumah saya pun dia katak pecah habis. Kena royak buruk lah. Kena royak buruk sebab kita kena dizolimi. Ketika itu dibolehkan tak jadi mengumpat. Walau kita kata belakang. Sebab kita nak buat laporan tu kes. Nak ambil kes macam mana aku tak cerita. Macam laki bini. Malah laki bini ni asal hukumnya isteri haram mengeluarkan segala aib laki. Ni dia tak boleh cerita lah. Lalu ni tak boleh kira. Lalu ni zaman lalu ni orang jahil banyak. Tak mau mengaji. Dia kes dengan laki dia pun dia buat ambil status. Tak guna punya laki. Tu dia tiba lah tu ya. Tu dia saya kata. Tak guna punya laki aku ini. Tu dia tiba lah status. Semua tengok lah dunia ni. Hak Facebook ni. Setengah tu takat gambar tu. Ini jenis laki pemalas. Takat gambar laki dah tidur. Masuklah test tu. Hukumnya haram. Nampak lagi. Kalau waktu baik. Begitu juga bila laki pun tak tunjuk keburukan bini. Tapi boleh tak? Nak cerita kat orang? Boleh. Orang yang berhak dia cerita. Harus. Seperti tok laki tak beri nafkah. Buat lebih kurang. Katok, mabuk, minum arak, main judi. Minum ketong. Ada tak? Tok laki minum ketong. Ketong.
Ketong tu daun. Daun ketong ni suci, tak najis. Ambil daun ketong boleh pakai semayang sah. Tapi bila kita buat air dia, air tu boleh mendatangkan akal kita jadi tak ingat. Boleh jadi tak boleh nak kerja, tak minum jadi ketar. Apa lagi? Ketika tu sudah mengganggu akal-akal. Hukum menjaga akal adalah wajib. Maka menghilangkan akal adalah haram. Karena itulah hukum. Minum air ketong tadi kembali klik jadi haram. Mabuk. Kalau dia cerai bini dia kerana mabuk, hukumnya jatuh. Seperti dia minum arak. Dia buka-buka peti air. Dia ingatkan air apa ni? Kuning-kuning ni. Lagi. Dia tak kenal tak tu. Minum-minum mabuk. Dia klik cerai. Tak jatuh. Sebab tak sengaja. Tapi memang dia pergi mabuk. Jaga molek ni. Apa lagi? Tu dipanggil. Apa dia tu? Maka hukumnya adalah jatuh. Kalau dia sengaja buat. Tu. Jadi tu lelaki ni buat lebih kurang kaki mabuk, kaki jahat, kaki apa. Boleh tak dia royak Tok Kodi? Tok Kodi kata, Encik Timah mari apa ni? Saya nak buat rayuan lah Tuan Kodio. Rayuan apa? Tok lelaki saya memang baik hati. Dia semayang tak tinggal. Pergi masjid sedia. Nafkah cukup. Lepas tu nak rayuan apa? Nak rayuan. Rayuan tak apa? Kalau royak molek. Apa lagi? Dia kena sebuah molek. Tak molek? Tak molek lah. Saya nak repot laki saya, bamat saya ni. Siapa? Kaki mabuk. Kaki tumbuk orang. Semayang tak mau. Mencuri duit saya. Tak beri nafkah. Kalau Pak Mat dengar marah. Marahlah, tetapi dibolehkan. Sebab Tok Kodi nak jatuh hukum. Kau mana? Tu dia panggil asal hukum mengumpat. Tak boleh. Tok laki kita. Tadi tu kata tak tawan ke dia. Begitu juga bini kita. Laki jangan duk cerita korang. Sebab tu hubungan dalam rumah tangga tak boleh royak korang. Ni dak rakan sekerja. Pergi kerja di tempat kerja, cerita kat member. Member pula member laki-laki. Tak lagi serabut. Orang jantan ni dia hati gini. Dia ada plan A, plan B, plan C. Ingat itu. Akulah simpati lah mu Yahoo. Jangan harap. Bukan simpati tu. Nama lagi. Dia nak hikat mu tu. Dia buat roti mu esok. Jangan cerita. Tempat yang berhak boleh Tuan Kodi, Tok Imam. Ataupun ayah kita. Keluarga kita. Yang terdekat yang kita percayai. Supaya menyelesaikan masalah. Orang tua-tua dulu. Kalau kelahi laki bini. Dia tak pergi balik sama dia. Bini dia kelahi. Anak dia kelahi. Dengan menantu dia. Balik rumah. Hak tina. Jangan balik aku. Klik mahal tuamu. Baru selamat. Kita hari ni balik rumah mak anak. Rumah mak. Mak dengan ayah kita. Salah betul dia sokong anak dia. Maka terputus hubungan. Sebab tu orang tua dulu kalau bergaduh. Yang laki-laki bergaduh. Dia balik mak tua dia. Mak tua dia tengok dia cerita. Dia bela anak dia. Baik. Dia bela menantu dia. Yang belah menantu ni bela gini. Baru jadi baik. Kita gini balik rumah mak masing-masing. Mak saya aku dah kata dah ya. Aku suruh menikah berakhir pun nak sangat. Dia mula. Mari ada ipar pula tengok. Aku dah kata dah. Dia mulalah. Cah kita. Ini Islam hajar kita kena cerdik. Sebab tu orang tua dulu. Kalau anak dara dia, anak dia klik kata, ayah kami kelahi. Yang klik aku. Klik mak tuamu. Klik mak tuamu repot mak tuamu. Pak mak tuamu fikir, aku beri mu molek tak malu korang. Dia akan jadi. Dia pergi marah anak dia. Berdamai molek. Tu orang tua dulu kadang perceraian kurang. Lo ni tak boleh dia repot mak dia. Ada ipar masuk pula. Kau ipar masuk pula. Aku dah kata dah. Tengok kami menikah. Dia lemah macam ni. Mau menikah dengan berahing. Jolok petai. Nak buat apa. Nampak lagi tuan-tuan. Islam hajar tu kena reti. Adat Melayu tu habis. Boleh dah mengumpat? Boleh. Untuk mendatangkan hukum. Harus boleh mengumpat. Dia ada 6 perkara. Begitu juga supaya kita tak ikut orang. Ataupun nak menunjuk jalan. Boleh. Orang tu sesat mari. Duk musim ikut taman. Lo ni tak pala dia pakai natang tu. Turn right, turn left, turn right. 400 meters turn right. 400 meters turn right. Kadang-kadang sesat juga tu pun. Saya bisa pergi turn right, turn left, turn right. Turn right nak cari surah. Jumpa Tok Kong Cina. Hayya, Cina tu kata.
Dia jalan ban, batas ban tu. Oh, kok belah saya masa tu ngajar kok belah tu. Dia ada batas ban macam ni. Kok belah BM tu. Kok belah Allah lah yo tu. Dia jadi ban sungai macam ni. Jalan sini. Titik sini. Turn right. Kita tengok right pada right sini. Kita right ni right lagi. Pukul 7 lebih lah. This is your location is apa belah kanan. Ya, right. Tengok kanan. Tak kau Cina ni, tak kamu ceramah sini. Dia mau telefon kata, "Dak tak kena lakah tu ya." Bah, pula dah. Tu pun kena tipu lagi. Saya dah kena gitu. Kadang-kadang masuk lautan. Tak ada kira wave tu lagi pening. Setengah wave tu dia bawa kita tengah Penang, belah Penang. Tidak kira kalau tu kuliah ke belah Penang, ceramah ke belah Penang. Destinasi anda di sebelah kiri. Taman aku kata benar sebelah ni. Takkan nak turun gerak padi ni tu. Tak ada kira lah. Jadi zaman kita ni dia kata untuk tunjuk jalan boleh. Seperti seorang tu nama dia Mak Tonggek. Dia mata ada di taman sini ada nama Mak Tonggek. Kalau kita sebut Mak Tonggek dia marah. Dia marah. Jadi ada kawan dia mari. Kawan dia pun lari. Kita tengok satu hari ada orang lucu macam ni. Duk musing jalan. Berarti tanya kita. Saya ni orang daripada Bali ni. Di Taman Puteri Jaya ni. Saya nak cari mak. Kita kata mak banyak. Mak si Pampak. Mak 3 suku. Mak Roti Cane. Mak Rompau. Mak RZ. Mak Rock. Mak dah. Mak Hero Bunga. Mak Tonggek. Mak Tonggek. Nampak lagi. Kawan tu Mak Tonggek aku dengar marah. Bohong gelar aku. Tapi nampak macam mana? Tidak sesak jalan lah kawan tu. Maka ketika itu boleh kita sebut mengupak balik belakang tu. Mak Tonggek dia. Mak Tonggek dia memang. Kita kena tunjuk jalan. Sebab tunjuk jalan kawan. Sebut nama seorang-seorang. Mak banyak. Mak si Pampak. Mak 3 suku. Mak Traffic Light. Mak Roti Cane. Mak Capati. Mak Hero Bunga. Mak Mengorak. Mau dah. Mak Tonggek. Tonggek. Kalau mak dengar marah tak? Membubuh aku Tonggek. Tapi nak ya tahu dia belakangnya depan masjid. Apa lagi? Dekat dengan masjid tu ada satu minimarket. Tu ada tengok. Mau tengok belah kanan tu rumah dia. Tu dipanggil. Boleh tak mengupak belakang? Harus, kata Imam Ghazali. Karena menunjuk jalan. Jangan kita tak boleh mengupak apa. Ada doktor status dah tu. Status dalam ni hak nak buat status agama. Tapi tak saya mengaji. Kita tak boleh kata apa-apa. Pening itu. Nombor 2. Nama lagi. Yang kita boleh mengupak. Boleh kata belakang. Orang yang mengzohirkan fasik. Apa zohir? Dia tunjuk. Khalayak. Perbuatan jahat dia. Malam-malam usung anak dara orang awak di rumah. Satu kampung. Bawa botol awak minum ke tengah jalan. Apa lagi? Tunjuk akhlak tak molek kepada masyarakat. Ketika itu boleh kata dia tak? Dibolehkan supaya dia meninggalkan perbuatan fasik itu. Kena mengaji lah. Bukan boleh kata, jangan kata apa. Nanti kena balasan kepada kita balik. Kok mana pula? Jangan suka kata ke anak orang. Satu hari kena anak kita. Dah ada Nabi kata, Man ro'a min munkaran falyughayyirhu biyadihi. Tak tahu ada mana. Man ro'a min munkaran, siapa-siapa melihatkan kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya kekuasaan yang dia ada. Jadi ketua taman ni dia tentu ada ketua dia. Ketua taman dia panggil. Pengurusi taman lah. Keselamatan taman, kemakmuran taman, perkara maksiat dia kena tegah. Jadi dia sebagai pengurusi kena bersorak lah. Sorak lah. Sorak kena sebut lah. Kena sebut lah. Aku tengok tu anak dolah tu, tuan-tuan semua melampau lah. Bukan sakat bawa orang tina bawa balik, pondang pun dia bawa balik. Mana. Dalam ahli contoh kuasa taman ni keselamatan. Maka kena sebut lah. Jadi kita ni diberi kuasa ni untuk berterah maksiat ni. Ketika tu kena cegah tak? Kena cegah.
Jangan jawab pula, saya tuan pengurusi. Saya tak mau kacau lah masalah orang, nanti kena anak kita pula macam mana. Bingung tu. Hukum dia kira macam tu. Faman lam yastati' fa bilisani. Kalau kamu tak mampu dengan kuasa, dengan lidah. Jadi Tok Iman kata, saya ni tak ada kuasa lah nak takak kan. Nanti saya pergi rumah. Tok Iman ada kuasa. Naik atas khutbah jemaah atau pergi rumah. Dah lah kami tengok tak sedap mata lah hukum Islam pun haram. Hukum dia mudah bawa balik orang betina malam-malam. Tak menikah kahwin. Jawab tak kena tegur tak? Boleh jawab tak? Tok Iman duk pandai tegur orang. Satu hari anak dia kena pula. Mampu gitu. Islam dia suruh menegur seorang anak kita tajuk ling. Oh, aku nak tegur takut asal anak aku. La ilaha illallah. Kena anak kita tu tajuk ling pula. Tak tanya jawab kita tegur, tajuk lain. Kena faham kita. Tapi kalau ni masyarakat dia gitu, jangan duk kalau anak orang sangat, satu hari kena lah. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran liberal. Supaya kamu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita Islam kena amar ma'ruf nahi mungkar. Walau apa nak jadi kita tak tahu. Nabi Muhammad dakwah orang. Nabi Muhammad siapa tak kenal? Tapi dia pun kena fitnah. Nabi Lut dakwah orang, bini dia kafir. Nabi Muhammad dakwah orang, buat menakan duk tidur tahu kafir. Mana kata macam mana? Boleh kita katakan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dia dakwah orang biarlah. Jangan bengonglah. Kerjamu dakwah, kerja nak jadi apa tu kerja aku tu hang. Tanggungjawabmu dakwah. Jangan nak fikir aku nak dakwah orang tadi, pak menakan aku tak masuk Islam. Pening gitu. Nabi Allah Nuh, anak dia kafir, bini dia kafir, tenggelam dalam banjir. Nabi Nuh ni dakwah orang beratus tahun. Boleh kita jawab tak? Kita ini pakai pahaman mana? Jangan tegur lah. Satu hari kakut kena keluarga kita. Ya Allah. Ini banyak pahaman yang tak kena dalam Islam. Itu dia panggil lah. Itu dia panggil antara perkara yang harus kita mengumpat. Asal mengumpat tak boleh. Hukumnya haram. Tapi kata Imam Ghazali boleh pada 6 tempat. Tapi mengumpat saja-saja tak boleh. Lagi-lagi. Iaitu kita mengumpat orang yang menzohirkan akan maksiat. Boleh. Supaya dia berhenti. Nombor 2, mengelak orang supaya jangan orang ikut orang zalim. Sebab Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung untuk menyokong orang yang berbuat zalim, kelak kamu sekali disentuh api neraka. Tarkanu di sini bukan maksud tubuh badan sokong orang zalim, hati suka orang zalim pun tak boleh. Di situlah kita kena cerita, dia ni zalim, jangan turut dia. Dia ni buat tak kena zalim dia. Apa maksud zalim? Nama lagi. Zalim lawannya adil. Jangan faham adil sini sama dah. Dalam Islam, adil adalah meletak sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Pahaman hari ini, adil ni sama. Mu RM50, aku RM50. Kawan ni janda. Ini contoh janda senang. Janda anak 3. Kawan ni janda tak ada anak. Jadi pihak masjid ni ada duit 1,000. Lagi. Jadi pihak masjid pun beri 500 pada janda tak ada anak. Beri 500 pada anak 3 orang ni. Itu dipanggil sama, bukan adil. Sebab apa? Kawan ni nak bagi banyak mana? Kawan ni nak bagi seorang dia 500. Kawan ni 4 orang. Tapi sudut kita tak faham ini. Adil lah. Bodohnya. Islam bukan macam tu. Anak kita 2 orang. Sama tua kembar. Seorang laki-laki, seorang perempuan. Kita pergi beli baju sama ke, pergi beli tak semacam? Tak boleh lah kalau tak beli tak semacam, tak adil. Kalau kita ta'arif, adil itu sama. Jadi kita beli kepiah dua-dua. Hak nama Timah pun pakai kepiah, hak nama Dolah pakai kepiah. Tu dia. Tengok aku bapak yang itu, bapak yang bengong. Adil ni ialah membeli anak ni baju kurung ke, baju jubah ke. Hak ni beli tudung, hak ni pakai. Itu adil. Itu Islam. Gereja di Malaysia apa putih? Gereja di Malaysia ada 100 putih.
Masjid di Malaysia apa 200,000. Kalau kita bagi seorang 2 juta, siapa tu? Tengok Zohir kita, ada tak? Adik kita, adik Islam tak? Kawan ni kata 10,000 utis masjid. Kawan ni gereja ada 100 utis. Beri seorang 2 juta. Hak mana tu? Tu tarikh adik pahaman liberal. Adik Islam macam lain. Kita ini nak sama gitu, tak boleh. Islam tak ajar gitu. Maka orang gitu dipanggil orang zalim. Lama lagi. Tak kena kita ni pasal tu kita tak erti. Sebab kita banyak tak belajar mengaji. Bila kita mengajar ustaz royak, itu penunggang agama. Dan nak royak anda apa? Ustaz tu cenderung kena benda agama. Tak cenderung siapa? Memang hukum ni cakap dia dah dulu lagi. Zaman Nabi cakap macam tu. Tapi oleh kerana kita ni guna istilah-istilah supaya memburukkan para ustaz, para tok guru, supaya masyarakat tak ikut. Dan kita pula tak belajar pula. Ikut habis. Tak ikut habis. Ni nak jadi dawak. Perang ke perang tak? Aku tak tahu. Apa? Dia panggil perang ke perang. Hajar PRANK perang. Dia kata. Perang ni. Perang ni kawan tak? Baik perang ni. Aku tak kerti orang putih ni payah tu tadi. Perang-perang letak pula bapak-bapak tu. Ni bukan budaya Islam ni. Tu Nabi kata la tattabi'una sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi jurri dabbin taba'tumuhum. Nabi kata dah. Selagi akan mengikut jejak langkah orang terdahulu daripada kamu, jejak langkah Yahudi Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Orang Yahudi kafir nu buat macam ni, kita pun orang Melayu tiru. Buat prank ni. Buat terkejut kawan. Hak kemarin ni kes tu baik. Buat prank je lah. Buat terkejut. Mati tu. Jangan nak buat aku dah pula. Prank-prank kalau tak pun luku pala. Tak ada dalam Islam ni prank gitu dah. Jadi ada hak dalam tubik semarin ni. Kes betul ni mati budak tu. Budak tu tekanan. Jadi tekanan sikit. Pakat tekan dia, cikgu sekali nak murid nak buat kejutan lah. Tuduh dia buat salah apa. Dia terkejut ni. Padahal nak buat kejutan ya. Apa lagi? Selok pula tu mati. Tu dia. Ada seorang tok laki tu pula. Dia buat kejutan juga. Dia bawa klik orang Tino 2-3 orang rumah dia. Sebab nak buat prank sambutan birthday bini. Bini duk kerja. Tengok pasal apa laki dia buat klik orang Tino ni. Dia mau suruh kawan hantar WhatsApp. Bini terkejut, terah kereta pem, isteri dia mati. Ini bukan budaya Islam ni. Tu Nabi kata umat aku ikut Yahudi lah. Melawak kena ada batas dia. Jadi prank-prank jangan dia buat. Kalau kena orang pongoh itu tetak parang lagi apa ke prank. Tak ada, bukan budaya Islam. Tinggalkan. Nampak fitnah zaman ini. Jadi faham lah. Atau dipanggil mengumpat boleh tak? Boleh. Tetapi mengumpat boleh tak? Boleh. Harus mengumpat 6 perkara. Jadi orang zalim pun kita boleh. Kita boleh sebut keburukan zalim dia supaya dia tidak diikut oleh orang. Jadi ada tak? Ada. Jadi faham lah. Jadi Islam ni kena mengaji macam tu baru kita faham. Oh patut pun ada tok guru. Kadang-kadang dia tegur cakap benda bak orang. Ada. Ni tok guru sesat ni kata kat orang. Dan tak kerti. Ada tempatnya boleh dikata. Ada tempatnya tak boleh kata. Nama lagi. Tubuh badan kawan tak boleh kata. Nak buruk orang kerangai boleh. Perbuatan salah boleh. Dia haruskan kita kata. Tubuh badan tak boleh. Dia tu gemuk pendek tak boleh. Atau haram tak boleh. Tengok habis. Itu dipanggil perkara apa dah? Yang menyebabkan Allah tak terima sembahyang kita. Lah satu lagi dah sikit lagi. Ni mukadimah Nanti kita semak kitab apa nak baca. Apa lagi? Kita baca bimolek cara mengaji cara pondok. Uraian cara macam ni lah. Kalau kita mengaji sekolah ni dia ambil orang panggil apa tak? Silibus dia. Hak ni nak periksa hafal ni. Kita mengaji ni kitab lepas ni sampai habis ni.
Potong tak tulis. Dia baca satu baris dia huruf tarikh tu. Tarikh ni tak apa, tarikh ni tak apa. Lama lagi. Kelima, jangan ada ujub ain. Ini semua perasaan hati. Menyebabkan Allah tak terima akan sembahyang kita. Apa dia tu? Apa makna ujub? Orang ujub ni dia tak riak. Riak tadi ni dia tunjuk ke orang. Orang ramai dia buat ibadat zakat. Orang puji dia pulung. Orang keji dia malah. Tu dia panggil orang riak. Dia ni tak. Memang dia buat ibadat tak tunjuk ke orang. Dia tak tunjuk ke orang. Depan orang ramai dia buat malah. Belakang orang dia sembahyang kuat. Dia ibadat kuat, baca Quran. Sebab tak mau tunjuk ke orang. Ini satu lagi. Tapi ada lagi. Nama dia ujub. Di dalam hati dia. Bila tu? Habis-habis baca Quran tu. Mari perasaan satu lagi. Aku berasa di taman ini. Tak ada orang boleh teng aku lah. Akulah orang yang paling. Tak ada lah. Berasa seorang-seorang. Dia tak tunjuk ke orang. Orang pun tak tahu. Dia seorang-seorang dia. Mari perasaan tu. Kalau bak semayang sunat ni. Aku ingat start daripada Tok Iman sampai Tok Siak tak boleh teng aku. Ini dia panggil ujub. Hak ni juga bahaya. Tuhan tak terima juga semayang. Kalau bak sedekah lah. Dia tak cakap dengan orang. Dalam hati duk minum. Kalau pandang-pandang tengok di sini. Orang lain sedekah 3-4 ringgit. Aku 3-4 ratus lah. Hak ni jahanam kita ni. Payah nak dapat syurga Allah. Dia tapis satu lapis ingat habis dah. Ada satu belah lagi. Seperti banyak ilmu. Aku ingatlah ramai-ramai orang. Aku yang paling best sekali. Peningnya ni. Ini mainan. Dan banyak amal. Dan warok. Tadi ya. Aku ingat aku nak banding dengan Tok Siak, Tok Bilal, Ustaz Nuruhana ni tak ada lawan aku lah. Aku yang paling warok sekali. Jahana lah. Dia bagi perasaan dalam hati main seorang-seorang. Dalam bab sedekah ni aku berasa start daripada ujung tu sampai taman tu tak lah. Ini juga dia panggil ujub. Ujub ni bukan riaknya. Riak ni tunjuk orang. Ujub ni perasaan mainan dalam perasaan hati. Jadi sangat membahayakan kita. Nama lagi. Menyebabkan Allah tak beri pahala amalan kita. Rugilah kita dunia dan akhirat. Jadi setakat tu dululah mukadimah kita pagi ni sebagai pengenalan saya ni. Apa lagi? Mengajar umumi koda fardu ain. Hak pandai-pandai lagi cari tok guru lain. Saya tak reti nak ayat tinggi-tinggi bila lepas fardu ain. Sebab hak tu yang nombor satu penting. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang kena-kena ni. Kau nak pandai lagi kita kena masuk hak sunat-sunat tu, pergi mengaji tok guru ila pondok. Hanu alim dia mana. Kita ni bila lepas saja. Ambil lepas masuk sebagai orang awam. Kita mengaji asah dulu bercakap. InsyaAllah. Bila belajar macam ni kalau dia mengaji soal ilmu tauhid tu, dia mau naik tinggi sikit, dia makan jumpa. Anak saya mengaji Yuniza. Terbit ni. Dia akan mesti saya tanya, macam mana? Dia akan terbit mana ni? Ni Melayu tu. Pengajian dalam kitab nak hurai macam mana? Anak saya Yuniza macam tu sekarang. Dia ambil kusubah, dia ambil bahagian bahasa Arab. Jadi bila nak berbahas benda-benda jenis ni, kena cari kitab-kitab lama. Kitab lama ni dia perhalusi satu-satu. Semua benda akidah. Jadi kita mengaji daripada asal awal, esok mengaji senang. InsyaAllah. Jadi tanda sekat tu dulu insyaAllah. Saya akan bicara ustaz lah nak ngaji kita apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita istiqamah. Apa makna istiqamah? Berterusan. Jangan mari ini, esok tak mari tak jadi. Berterusan sampai kita mati, pasang dalam niat. Allah matikan kita dalam menuntut ilmu insyaAllah. Selamat kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fiddin. Wa alimna ta'wi wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.